suruh bikin, saya ambil lah zikir-zikir yang ada ijazah, ya. Sampailah ke Kelantan, saya ambil ijazah ke Kelantan, ni. Lepas tu ada yang dari Pahang. Dia zikir biasa, tapi bila ada ijazah tu dia lain. Dia maknanya kita ada talian untuk guru. Sebab tu dalam konteks ni tak kira lah secara berijazah ataupun tidak, ya. Maknanya yang penting zikir. Ya, tapi bila secara berijazah memang dia ada lain. Ya, sebab dia terikat dengan disiplin. Ya. Ada satu kumpulan ni kalau saya ambil ijazah, dia letakkan kena habiskan ni 100,000, 70,000 gini, ya. Tapi kerana ya untuk kita tak nak lima tak puluh malah tak alu ni kan, ya. So, apakah pengalaman orang tu betul? Saya pun pergi betul. Saya disuruh buat 70,000, yang ni baca ni 100,000. Ush, saya kata. Tapi rupanya betul bila kita amal kan, ya. So yang saya kata tadi, yakin kita kurang. Sebab di sana ada hijab seolah-olah. Hidup kita ni zahirnya ada alam lain ni, kita tak nampak. So hijab seperti ini hanya boleh dibuka dengan zikrullah. Ya. Tapi bukan maknanya saya nampak benda-benda ni, tak ada. Yang saya nampak kamu je lah. Bukan nampak orang lain di sebalik Ustaz Yusri, tak ada. Saya tak nampak apa-apa. Jangan tuan-tuan kata, wah boleh tahan atau apa. Jangan. Tak. Tapi bila saya masuk ke alam tu, saya tanya kepada Tok Guru, apa tujuan? Ya, betul. Ini. Ya. Tapi sebab benda tu berat, saya tak mampu melakukannya. Ya. Sekadar untuk nak tahulah. Ya, sebab sebagai saya meletakkan diri saya seorang pentakwi dan seorang ahli akademik. Kalau saya menulis satu benda tu, mesti kena cari punca dia, hujah dia. Dan kalau orang tu kata, saya cari orang tu. Ya. So contoh kalau orang yang melalui masuk tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. So center dia kalau ni di sini Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni disebut sebagai negeri sufi. Ada orang Negeri Sembilan? Asal lah dia. Ya. So Negeri Sembilan ni dikenal negeri sufi, ya. Okey, mufti lama dia tu siapa? Syimul Qadha. Ya. Dia ada markas tarekat besar, ya. Di Rasah. Saya pernah sampai situ, ikut orang berzikir kat sana. Ya, nak kaji benda tu kan. Memang ya, ribu-ribu orang berzikir ni. Terasa aura dia lain. Ya. Yalah. Kalau orang kata, kalau saintis kata, kalau tidak kerana tawaf di Kaabah itu dilakukan oleh orang Islam tak berhenti, ya, maknanya sistem alam ini akan rosak. Maknanya bagaimana kesan tawaf tu kepada sistem alam? Kan Kaabah tu pasir bumi, so tawaf tu tak berhenti. Walaupun manusia tak ada, mesti ada yang tawaf, mungkin malaikat. Dia mesti kena ada sistem tawaf tu. Sebagaimana kita kata kan, mengapa semua alam ni dia mengorbit? Ya. Kulun fi falakin yasbahun. Ya, surah Yasin sebut. Mereka ini setiap daripada ini berenang mengikut orbit dia. Dia bergerak semua. Maknanya yang kata apa yang ada di bumi bertawaf, di langit pun bertawaf, dia orbit. Ya. Kalau semua itu berhenti, hancur alam. Di bumi kalau berhenti tawaf tu, bumi pun akan hancur. Sebab itu pergerakan jam ni, ya, yang ada sekarang ni tak betul. Sebab dia ikut dia lawan dia gini. Ya, sepatutnya kita ikut pergerakan tawaf. Sebab itu dicipta alat jam, ya, lawan kepada yang ada sekarang ini. Sebab dia akan membetulkan sistem darah kita yang beredar ikut jantung kita pun bergerak ikut arah tawaf. Ya. Bagaimana hebatnya ciptaan Tuhan. Semua yang besar-besar ni di atas langit ni, Bima Sakti ni, dia ada orbit, dia bertawaf, dia pusing sampailah ya, yang paling halus dalam tubuh kita. Kalau ditengok secara sains, dia juga berpusing ikut lawan jam. Itu ya, subhanallah, hebatnya. Dalam keadaan seperti itu maknanya kita, ya,
mengatakan bahawa orang yang berzikir ni sebenarnya dicuba ikut sistem hidup sunatullah. Ya, yang jadi masalah kita sekarang ialah hidup kita tak mengikut sistem. Ya, tidak ikut sistem. Okey, ya. Kumpulan-kumpulan yang seperti itu yang saya kaji, ya, saya jumpa, saya pergi, ya, saya tengok, ya. Dan memang, ya, orang-orang ini ada keistimewaan sendiri. Ya, maknanya secara kerohanian dia dapat faedah, dan secara fizikal mereka juga dapat faedah. Dan paling nyata saya tengok orang-orang ni panjang umurnya. Betul? Tengok si Muqtada kan? Saya ingat umur dia panjang. Dekat 50 lebih kurang. Apa 80 ada? 90. 90. Betul. Saya pergi Dr. Jahid. Dr. Jahid Siddiq. Dr. Jahid Siddiq. Syabandi. Ya. Dan umur dia pun panjang saya tengok. Dan bertenaga. Cukup bertenaga. So itu satu grup lain. Dia tarekat dia macam-macam, ya. Nama Syabandi. Syabandi, Khalidi, Syazili. Fazali, macam-macam lah. Samani. Ya. Samani. Okey. Tapi semua mengamalkan Zikir. Ya. Dan terbaru bukan orang-orang hebat, tapi dia pengamal biasa. Saya jumpa di pasar jual ikan di Sarawak. Apa itu? Tempat ni tempat jual ikan tu. Pasar satu. Dalam minggu lepas, ya. Minggu lepas, ya, ada satu pakcik. Dia orang Negeri Sembilan. Pak saya dibawa ke situ oleh Ustaz Fadil. Ni kalau nak beli ikan terubuk ni ada satu tempat yang bagus. Ustaz Fadil Kasim sini. Kebetulan pergi Sarawak dengan saya kerana ada bengkel dan dia tarik saya. Bila tarik tu, dia suruh beli ikan kat sini. Tapi biasalah, bila dia kata, saya memang orang Negeri Sembilan, cuma lama tinggal sini. Sebab apa pakcik tinggal sini sampai boleh duduk sini lama apa? Saya tentera apa semua. Saya tengok sihat, bertenaga, cakap pun terang, ya, berdiri pun tegak, tak bongkok, confident lah, ada kejantanannya nampak. Ya. Saya tanya pakcik umur berapa, ya? Saya suka tanya, pakcik umur berapa? Apa dia kata? Kalau ikut yang sekarang ni, umur saya 81 tahun. Kejut saya. Pakcik cakap elan ni, saya ingat 60-an. Beza 20 tahun jagaan saya. Ya. Jadi bila jumpa orang-orang istimewa macam ni, saya suka tanya, apa tip panjang umur ni? Biasalah kan. Satu yang dia cerita kat saya, kita ni jangan kedekut untuk sedekah dengan orang. Sedekah panjangkan umur. So, kalau ada orang minta duit, orang minta sedekah tu, jangan lari dari dia. Ulurlah apa yang ada, 20 sen ke 50 sen. Itu amalan dia. Yang kedua tu, yang ni lah zikir-zikir. Rupanya dia antara pengamal tarekat. Dia pengamal zikir yang dia ambil dari ni, yang ada di